Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Selamat pagi Sabtu pada 18 Januari 2020. So hari ini adalah hari yang baik, cuaca cerah di mana kami sedang berada sekarang. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sedan Berhad. So ini adalah sesi bangun yang kita dah jalankan hampir sebulan ni tuan-tuan dan puan-puan, di support group EFP dan juga di close group nak urus bisnes. So saya nak minta bantuan anda untuk munculkan diri untuk sesi kali ini, yang mana kami sedang bersiaran secara langsung dari dari IDCC Shah Alam. Untuk hari ini kami ada monthly group coaching MMM November 2019. So ini adalah sesi monthly group coaching yang pertama yang kami adakan di IDCC Shah Alam ni. So saya yakin ramai di antara mereka yang sedang berada di dalam. So that's why viewer tidak begitu pemerangsangkan, tapi tak ada isu. So siapa yang sedang menonton sekarang, saya mohon bantuan anda untuk munculkan diri. Saya mohon bantuan anda untuk appear dalam live ni. Minta bantuan anda untuk appear. Yang 5 orang sedang tengok, sedang tonton di support group EFP, tolong munculkan diri. So kita ada peserta yang sedang hadir untuk sesi satu hari ni di MMM group coaching. Okay, basically of course bagi mereka yang sedar, kami baru saja pulang daripada, sebahagian daripada kami baru pulang daripada delegasi ke ICM New York pula, ICM Shenzhen. Apa New York pula ni, saya nak tengok ni, you all ada lagi ke tak ni? Minta tolong appear sekejap di EFP, support group EFP. Tolong munculkan diri anda so that kita boleh tahu anda sedang muncul sekarang. Mana ni? Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas tuan-tuan dan puan-puan? Minta tolong appear sebentar. Okay, so basically kami secara keseluruhannya, alhamdulillah hari ni dah hari ke 18 di bulan Januari, dan kebanyakan kita dah banyak benda yang kita sedang buat untuk aktiviti pada tahun ni. Dan saya yakin ramai yang sedang cuba untuk capai apa yang mereka dah target, yang dah mereka set pada awal tahun ni. So saya nak tanya, adakah suara saya jelas ni? Saya takut suara saya tak jelas. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jika suara saya jelas, saya nak minta bantuan anda. Yes, ada. Terima kasih Cik Wawa Batik. Jika suara saya jelas, mohon bantuan anda untuk tag kawan-kawan semua join live ni. Tag kawan-kawan anda untuk join live ni, untuk bagi tahu yang kami sedang bersiaran secara langsung dari IDCC Shah Alam. Okay, so saya just nak borak santai je untuk hari ni, yang mana saya nak cover topik tentang satu topik yang best, tentang kos operasi, perbelanjaan operasi, operation expenses, OPE. Tapi sebelum saya pergi ke topik, saya nak minta bantuan anda di EFP ni, jelas atau tidak? Tulis situ jelas. Kalau jelas, tulis situ jelas, so that kita tahu yang anda sedang jelas dengan apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Okay, adakah saya patut teruskan sesi ni? Cik Wawa Batik, saya patut teruskan atau tidak? Jelas. Okay, terima kasih Cik Wawa Batik. Terima kasih. Cik Wawa Batik dari mana? Menonton dari mana? Cik Wawa Batik menonton dari mana? Bisnes batik ni supposedly adakah dari Terengganu, ataupun daripada Pahang, atau daripada Kelantan? So nak tahu dari mana. Atau sebenarnya bukan kena tiga-tiga negeri tu, mungkin datang dari negeri lain. Okay, so first of all, saya nak juga bagi tahu yang kita sekarang ni sangat-sangat bersemangat lah nak go through the session. Yang saya sendiri, pada pendapat saya, tahun ni adalah tahun yang best untuk kita jalankan perniagaan, untuk kita buat benda yang terbaik untuk tahun ni. So sebelum saya pergi ke topik, adakah anda semua ready? Jika anda ready, tulis itu ready. Anda di support group EFP, saya rasa ramai yang ada dekat dalam ni. Itu sebab viewership ni tengah slow down sikit. Adakah anda semua sedang menonton ni sekarang ni? Kita nak tengok sekarang, adakah anda semua sedang menonton? Okey, Brunei Darussalam. Oh, okey, jauh sekali daripada Brunei, Cik Wawa Batik. Terima kasih kerana menonton daripada Brunei. Oh, okey, all the way from Brunei. Tak apa, saya akan bercakap juga nanti bagi mereka yang
tak berkesempatan untuk tonton secara live, nanti anda boleh tonton kemudian bila anda dah break ataupun habis daripada sesi. So okey tuan-tuan dan puan-puan, basically topik pada pagi ini adalah tentang pembelanjaan operasi, OPE atau bahasa Inggerisnya adalah Operating Expenses. Okey, bila kita cakap pasal Operating Expenses ni adalah pembelanjaan untuk menggerakkan operasi bisnes anda. Dan dia adalah satu pembelanjaan yang digunakan basically adalah dia beza dengan cost of sales ataupun cost jualan yang sebelum ni saya pernah bagi tahu. Cost operasi OPE ni adalah pembelanjaan yang selepas daripada cost of sales. Ingat kalau saya pernah ajar dulu, sales tolak cost of sales dapat margin ataupun gross profit. Siapa ingat lagi yang sebelum ni saya pernah cover 2 minggu lepas tak silap saya. So kalau sales tolak cost of sales ada ada gross profit ataupun margin. So lepas margin ni untuk dapatkan profit anda perlu tolak OPE. So ini yang hari ni saya nak ajar pasal OPE, cost operasi ataupun perbelanjaan operasi, operating expenses. So cuba tulis itu operating expenses, OPE. Tulis itu OPE. Cuba tulis itu OPE. Okey. Bila anda tulis bila anda tahu yang sebenarnya cost, basically macam nilah. Kalau anda buat bisnes, kalau anda ada sales, anda kena pastikan anda dah dapat profit, betul? Tapi sebelum dapat profit, ada banyak lagi cost yang anda perlu tolak. So salah satunya cost yang paling menakjubkan, cost yang paling pening kepala adalah tentang salah satunya adalah tentang operating expenses. Bukan operation expenses, Aisyah, operating expenses. Operating expenses, perbelanjaan operasi. Okey, minta betulkan sikit. Okey, operating expenses. So bila kita cerita pasal operating expenses adalah perbelanjaan untuk anda operate bisnes tu secara keseluruhan. So apakah contoh-contoh operating expenses yang ada ni? Operating expenses ni basically ada terbagi kepada dua. Okey, berapa? Terbagi kepada dua. Operating expenses terbagi kepada dua. Satu yang tetap fix operating expenses. Satu lagi yang berubah-ubah. Maksudnya dia macam overhead. Kita cerita pasal fix dulu, boleh? Fix. Okay, bila kita cerita pasal operating expenses yang fix, of course, apa contoh operating expenses yang paling jelas? Siapa sini beroperasi di dalam satu premis perniagaan, betul? Premis, siapa sini beroperasi di premis? Okey, bila kita cerita pasal premis adalah salah satunya adalah sewa pejabat, sewa store, sewa office yang pejabat, sorry pejabat, sewa store, sewa kedai, shop lah. So sewa adalah salah satu contoh cost operating expenses digunakan untuk operate the business dan dia fix, tetap. Sebab sewa biasanya dia akan tetap, sewa tak akan berubah-ubah. Ya, kenapa tak appear saya punya komen? Sewa dia tetap. Sewa dia adalah tetap. Sewa dia tetap, sewa tu. Dia tak berubah-ubah. Setiap bulan sewa tak berubah-ubah. Okay, no wonder saya tak nampak dari tadi. Terima kasih Cik Ihsan Abrahman. Terima kasih Cik Fatia Hana. Oh, anak. Terima kasih. Ada rupanya. Saya tak nampak. You all punya komen. Okay, tak apa, tak ada isu. Terima kasih Cik Wawa Batik. Tolong tag semua orang. Tolong belanja saya love dengan like kejap. Sementara kita tunggu lagi ramai orang masuk. Sebab ramai yang sedang berada di dalam hall sekarang. Itu sebab saya tahu viewer especially di support group EFP dia agak kurang daripada biasa. Tapi tak ada isu. Okey, apa tadi? Cost tetap untuk operating expenses. Bila kita cerita pasal cost tetap operating expenses, contoh yang paling jelas adalah rental. Memang jelas dia tak akan berubah. Dia berubah pun ikut tahun. Kalau tahun ni anda renew the rental, tahun depan of course bila ada perubahan dia akan berubah ikut bila anda ada adjustment lah. Kalau anda tak ada adjustment, dia fix, tidak berubah langsung. Okey, cakap sebelah tak berubah, cost tetap. Okey ke tak setakat ni tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke tidak? Boleh saya continue lagi? Okey, hari ni sekejap je, tak payah lama-lama. Ini just recap saja untuk bagi anda pemahaman yang lebih mendalam sedikit daripada biasa yang anda faham. Okey, apa lagi kos tetap untuk operating expenses? Apa lagi? Contoh lain, gaji. Tadi saya cakap sewa, betul? Gaji siapa?
Gaji pekerja lah, gaji staff, gaji tim. So gaji pun adalah kos tetap yang tidak berubah-ubah. Tahu tak kos gaji macam mana? Yelah gaji, kalau bulan-bulan gaji mana ada ubah tiba-tiba. Of course lah, macam kalau contoh kalau ada overtime, kalau ada allowance yang berubah-ubah. Tapi gaji asas, gaji pokok biasanya tidak berubah, betul? Dia maintain je, dia tak akan berubah. Cakap orang sebelah, gaji tak ubah. Tulis situ, gaji. Kos tetap, rental, sewa dengan gaji. Tulis situ. Rental, gaji. Tu antara kos-kos yang dia tak akan berubah pun. Betul? Tak berubah setiap bulan. Dia maintain je. Tapi dia adalah operating expenses. So tadi saya cakap itu kos tetap. Kos tetap, okey. So apa lagi contoh kos-kos tetap lain? Okey, apa lagi? Okey, boleh agak-agak. Apa lagi kos-kos tetap lain yang anda boleh faham? Siapa sini ada kenderaan? Siapa ada kenderaan kat sini? Kenderaan. Tahu tak kenderaan? Motor vehicle, ada kereta, ada lori. Di bawah nama bisnes. So itu adalah salah satu lagi kos tetap di bawah operating expenses yang anda perlu bayar. Sebab kos tetap tu adalah dari segi interest anda bayar loan installment kereta tu, dia tak akan berubah. Dia sama je sepatutnya. So itu benda satu lagi yang anda kena faham. Itu antara kos yang anda akan tetap lah, tak berubah-ubah. Betul? Betul. Itu satu lagi. Apa lagi kos operating expenses yang tetap dan tidak berubah-ubah? Ada lagi? Basically ada lah lagi, tapi yang lain tu tak common sangat. Tapi yang common tu biasa adalah, saya ulang balik, rental, gaji dan juga perbelanjaan melibatkan kenderaan. Installment kereta tu setiap bulan. Okey. Okey tak okey ni? Cakap orang sebelah okey ke tak okey? Tanya orang sebelah. Okey ke tak okey? Okey. So tadi saya cakap ada dua jenis kos operating expenses, betul? Satu lagi adalah overhead ataupun kos operating yang berubah-ubah. Okey. Apa contoh kos operating yang berubah-ubah ni? Apa contoh ni? Apa contoh dia? Operating expenses yang berubah-ubah. Apa contoh dia? Contoh, kalau anda ada utility, telefon, bil air, internet ataupun printing, semua utility lah. Printing bukan utility, utility. Kos elektrik, kos air. Indah Water fix, kalau Indah Water fix, yes, Indah Water kos tetap. Tapi Indah Water tu dekat Brunei, kami tak tahu panggil apa. Tapi kos operasi kubahan tu, di Malaysia kita ada tu, Cik Wawa Batik. Tapi di Brunei saya tak pasti dia kos apa. Okey. Kos tadi kita cakap utility. Itu memang berubah setiap bulan. Itu sangat jelas, kos tu akan berubah-ubah setiap bulan, kos utility. Apa lagi? Operating expenses yang berubah-ubah. Tadi saya ada cakap overtime. Overtime pun ada berubah-ubah juga. Tengok berapa banyak you overtime untuk staff. Lagi apa kos lain? Petrol, travelling, petrol, tol dia akan berubah-ubah, betul? Apa lagi kos lagi berubah-ubah? Of course, petrol tol kenalah berubah. Kalau lagi banyak travel, lagi tinggilah kos dia, betul? Lagi jauh pergi, dia akan tinggi juga. Okey. Tu dia Cik Wawa Batik, pos laju. Yes. Terima kasih. Ada dekat Brunei ada pos laju. So pos laju juga. Apa? Postage, betul? Lepas tu tadi saya ada sebut pasal printing. Itu adalah kos yang berubah-ubah juga, printing. Waalaikumsalam Puan Wani Husin dari Sabah, tak silap saya Puan Wani ni. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. So apa lagi kos yang berubah-ubah? Banyak lagi lah kos yang berubah-ubah sebenarnya. Mungkin kalau you belanja staff makan, meal, belanja klien makan, lagi kos. Kalau anda apa lagi printing, stationery, kalau beli beli alat tulis, lagi apa lagi, itu kos yang berubah. Saya rasa basically operating expenses ni adalah kos yang tentang overhead ni yang tak tetap. So ini benda-benda yang anda kena jelas. Okey, kenapa saya kena cerita pasal benda ni? Siapa nak tahu? Say I. Siapa nak tahu? Say I. Tulis situ I nak tahu. Tulis situ nak tahu. Siapa nak tahu? Saya kat sebelah, siapa nak tahu? Kenapa kena belajar, kena sedar tentang benda ni? Kenapa kena sedar tentang benda ni? Cuba tanya, kenapa kena sedar tentang benda ni? Okey. Sorry, satu lagi last saya lupa. Ya Allah. Cost marketing and sales. Kalau anda ada FB apa semua tu tentang cost overhead, of course
operating expenses. Kalau anda buat FB ads, kalau anda buat advertising, itu adalah kos-kos berubah. Itu penting, itu kos sangat penting sebenarnya tuan-tuan dan puan. Marketing dengan sales. Satu lagi kos berubah-ubah adalah kos training. Kalau anda datang program Richworks, kalau mungkin anda Spire ataupun anda Titanium, kos tu tetaplah. Kalau setiap bulan anda bayar kepada Richworks. Tapi kalau yang datang training macam mungkin anda pergi daftar MMM ke, anda daftar kelas saya ke, EFP ke, cash flow ke, cost analysis ke, itu kos yang tidak berubah-ubah. Kos yang berubah-ubah. So itu bukan tetap lah. Okey, kenapa kena tahu pasal semua benda ni? Of course, bila anda kena tahu pasal kos benda ni semua adalah dia melibatkan cash flow, tuan-tuan dan puan. Cash flow, duit. Sebab kalau anda tak jaga duit anda dengan baik, kalau anda tidak jelas tentang cara anda menguruskan duit anda, dia akan jadi isu. Sebab apa? Sebab duit anda basically sales masuk dengan baik, alhamdulillah. Bila sales masuk, duit masuk. Tapi kebanyakan ramai orang yang menyebabkan mereka situasi adalah tentang duit keluar. Bila mereka tak urus duit keluar dengan baik, mereka tak tahu perbelanjaan apa yang mereka keluarkan, itu yang menyebabkan ramai orang hujung bulan tidak nampak duit dia. Ramai orang dia tak mampu untuk ambil gaji untuk diri dia. Ramai orang paling teruk tak mampu pula nak bayar gaji staff. Ini yang menyebabkan sangat-sangat penat buat bisnes, sangat-sangat mencabar buat bisnes. Itu sebab anda kena tahu tentang kos-kos ni. Yang mana esok saya akan run satu kelas. Saya akan run kelas Cost Analysis Mastery. Siapa akan jumpa saya esok? Saya rasa kebanyakannya ada dekat dalam kelas ni. Dalam sesi monthly group coaching ni, mereka akan jumpa saya esok insya-Allah. So saya dengar crowd dah lebih daripada 100 orang, alhamdulillah. So esok saya akan run kelas Cost Analysis Mastery yang saya akan tekankan tentang costing ni. Yang saya akan betul-betul grip tentang costing ni. Yang saya betul-betul akan fokus sepenuhnya tentang macam mana nak pengurusan kos yang lebih bagus, yang lebih power, yang lebih tersusun. So ini antara benda yang saya yakin akan beri manfaat kepada anda. So bagi anda yang sedang menonton ni juga, saya harap anda dapat manfaat daripada apa yang saya share ni. Sebab dia melibatkan duit. That's why kena faham tentang costing. Bila anda faham tentang costing, faham tentang kos-kos ni, dia akan bantu anda untuk apa tau? Dia akan bantu anda untuk manage duit keluar. Anda boleh tahu macam mana nak control kos. Sebab ramai orang dia cuba nak control kos. Kos boleh dikontrol tuan-tuan dan puan, sangat boleh dikontrol. Itulah benda pertama yang anda kena control, costing. Tapi kebanyakan ramai orang bila mereka tak tahu nak control tu sebab apa? Sebab mereka pun tak tahu kos tu apa. Dia tak tahu macam mana nak identify, macam mana nak tahu ini kos apa contoh printing ni letak dekat mana. Contoh pula kalau beli bahan mentah tu kos apa. So anda kena sedar kos-kos ni anda boleh control. Okey, setakat ni okey ke tak ni? Macam tak okey je, ada ke tak ni? Saya punya ni tak keluar feeding saya ni. Selamat pagi Tuan Abdul Lesial. Terima kasih. Cash flow rabak kalau tak belajar jaga overhead. Betul. Terima kasih Tuan Ihsan Abrahman. Siapa lagi ada dekat nak urus bisnes ni? Terima kasih Cik Faizah Haji Edon. Puan Faizah. Waalaikumsalam Puan Faizah. Okay, siapa dapat belajar sesuatu hari ni angkat tangan CI. Terima kasih bagi mereka yang belajar sesuatu. So apa saya nak bagi tahu adalah tuan-tuan dan puan-puan, of course saya just nak update. Esok saya ada kelas Cost Analysis Mastery dan hari Isnin saya ada kelas Smart Cash Flow Management. Siapa pernah pergi kelas Smart Cash Flow ni? Saya rasa Puan Wani Husin ni pernah pergi kan? Tak silap saya Puan Wani pernah pergi. Saya tahu Puan Wani pernah pergi EFP. Saya tak pasti pernah pergi kelas Cash Flow atau tidak. So esok lusa saya akan run kelas Cash Flow, esok kelas Cost Analysis. Saya ubah saya punya syllabus. Saya cover cost, saya akan cover topik cost dulu esok dan kemudian saya akan cover tentang cash flow. So terbalik sikit. Kali saya buat sedikit perbezaan sebab saya rasa dia akan lebih grip kalau saya ajar costing dulu baru saya ajar cash flow. Saya nak try. Sebab biasanya saya selalu ajar cash flow dulu, lepas tu baru saya ajar cost. So sekarang saya akan ajar cost dulu baru saya ajar cash flow. So saya excited untuk kelas esok. Cash flow belum lagi, bukan cash flow. Cash flow, CASHFLOW. So saya tak pasti adakah pendaftaran masih dibuka atau tidak. Mungkin ada, mungkin tidak. Saya nak join juga nanti. Okey, insya-Allah Puan Wani, kalau ada peluang boleh join. So hari ni kami ada di IDCC Shah Alam. Siapa biasa pergi tempat ni? Siapa pernah pergi IDCC? Tulis situ, pernah pergi.
So saya akan ada di sini sepanjang hari insya-Allah. So esok akan ada di Shah Alam, di salah satu hotel di Shah Alam section 13. So hari ni sepanjang hari di sini bersama dengan ramai peserta-peserta Titanium, Spire dan Super SS untuk MMM November. Okey. So basically itulah kisahnya. Masih lagi letih pulang daripada Shenzhen, China, baru semalam sampai. Tapi kita tahu kita kena buat yang terbaik untuk teruskan. So terima kasih kepada anda yang menonton sesi pagi pada hari ini. Sesi bangun. Terima kasih kerana anda yang menonton. So esok insya-Allah kita akan bersiaran secara langsung di program yang akan kami anjurkan esok, yang mana saya akan berikan peluang untuk anda tengok sendiri. Esok join Semoga saya dapat join next Clash Pro insya-Allah. Puan Faizah, terima kasih. Insya-Allah saya doakan semoga dapat peluang untuk join. So esok saya akan sesi bangun saya esok saya akan buat di kelas. Saya akan buka kelas saya akan buka sesi live saya dengan sesi di bangun esok. So saya harap anda akan menonton sesi esok, bersiaran secara langsung daripada kelas. Dan mungkin di page saya, page Nasrul Hadi, esok sesi bangun di page saya. InsyaAllah kita akan adjust, nanti kita akan maklumkan. So itulah, hari ni kita busy, esok kita busy, lusa kita busy, hari-hari kita busy. Sebab kita memang betul-betul nak capai apa yang kita nak capai, betul? So itu saja tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada yang menonton. Saya sangat-sangat excited untuk go through 2020. Dan saya harap anda juga ada sifat ataupun excitedness yang sama macam saya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi untuk sesi esok, bersiaran secara langsung daripada kelas course Analysis Mastery saya esok. Okey? Jumpa balik juga petang nanti insya-Allah saya akan live lagi, tapi bukan di sini. Petang nanti saya akan live di sesi kopi panas di page Richworks, FB Richworks dan Instagram Richworks. So saya harap anda semua akan join saya juga di situ. Okey? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum.